Yang Muhammad Kalabakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran 020400 Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah. Julai lepas, anggota polis dari Balai Polis Kalabakan dan Batalion ke-14 Kompeni B telah memberkas 11 orang pendatang tanpa izin yang diangkut oleh sebuah ban sekolah melalui laluan tikus. Pendatang yang tidak mempunyai dokumen pendaftaran ini, diri tersebut diangkut dari sebuah ladang kelapa sawit di Kalabakan. 2 warga tempatan diberkas. Penglibatan 2 pemandu van sekolah tersebut dikuatiri berpunca daripada tekanan kehidupan mereka untuk mencari sumber kewangan. Susulan daripada kejadian tersebut, soalan saya, apakah bentuk pemantauan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah dalam mengekang kegiatan pemerdagangan pendatang tanpa izin yang sudah tentu didalangi oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas kesempitan hidup pengusaha dan pemandu bas sekolah yang berlesen. Dengan wujudnya pelan likalibrasi parti yang membolehkan mereka bekerja di sektor perdagangan dan pembangunan, apakah strategi penguatkuasaan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah bagi menghalang sembarang bentuk invisible mobility pendatang-pendatang tanpa izin yang tidak mengikut prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pelan likalibrasi parti tersebut untuk bekerja di ladang sawit dan getah di seluruh Sabah? Apakah bentuk penguatkuasaan bersepadu antara LPKP Sabah dan Eskom serta pihak-pihak penguatkuasa tempatan yang lain yang akan diberi penekanan dalam menghalang penglibatan pengusaha-pengusaha maupun pemandu-pemandu kenderaan penumpang seperti ban kilang yang dipergunakan oleh pihak tertentu, khususnya tauke ladang untuk mengangkut parti dari sempadan perairan. Di samping bantuan RM600 BPN yang memanfaatkan kepada kira-kira 350 pemandu bas-bas di Sabah, apakah perancangan LPKP untuk tahun 2021 dalam memastikan penutupan sekolah dan kesuraman sektor pelancongan disebabkan COVID-19 bukanlah penamat kepada kelangsungan pemandu kenderaan awam, khususnya ban sekolah dan bas pelancong? Selanjutnya, saya ingin menyentuh butiran 031200 penyelenggaraan sistem awas. Sejak sistem keselamatan kesedaran automatik awas mula-mula diperkenalkan ketika zaman pemerintahan Barisan Nasional, tiada satu pun kamera awas dipasang di Jalan Raya Sabah. Seperti yang diakui oleh bekas Menteri Pengangkutan yang berhormat Seremban, kos pemasangan sebuah kamera awas dianggarkan sekitar RM250,000. Tiada pemasangan kamera awas baru dibuat semasa kerajaan Pakatan Harapan. Perjanjian MOT ketika zaman Barisan Nasional dengan syarikat yang dipilih untuk kerja-kerja pemasangan awas adalah diragui. Adakah penurunan sebanyak RM1.04 juta bagi peruntukan itu bermaksud kamera awas yang sedia ada akan dikurangkan? Jika iya, adakah kementerian berhasrat untuk membuat pemasangan kamera awas di jalan-jalan bandar di negeri Sabah, khususnya yang kerap direkodkan kes kemalangan? Jika tidak, apakah sistem berteknologi yang akan dilaksanakan oleh kementerian dalam mewujudkan sebuah pemantau trafik yang bersifat otomatik seperti awas di jalan-jalan bandar di negeri Sabah? Siapakah pihak yang akan mengaudit setiap kerja penyelenggaraan kamera awas? Dan apakah jaminan kementerian pengauditan yang dijalankan oleh pihak tersebut betul-betul telus dan tidak dipengaruhi oleh menteri, timbalan menteri atau mana-mana pihak yang berpengaruh? Bagaimanakah pemilihan dan atau pelantikan pelaksana atau kontraktor penyelenggara dibuat, dan apakah proses-proses pemilihan yang perlu dilalui oleh mana-mana kontraktor yang ingin menamatkan khidmat dalam kerja penyelenggaraan? Selanjutnya, saya ingin menyentuh butiran 01400 projek pembaikan kereta api negeri Sabah. Peningkatan peruntukan sebanyak 13 juta berbanding tahun 2020. Disebabkan banjir besar di Sabah Jun lalu, laluan kereta api dari Tenem ke Halo Gilat ditutup sementara disebabkan kerusakan landasan yang teruk. Ada perancangan daripada Kerajaan Negeri Sabah, pimpinan warisan waktu itu, untuk membina laluan kereta api dari Kota Kinabalu ke Kudat. Apakah bentuk penambahbaikan landasan-landasan kereta api Sabah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021? Lebih-lebih lagi dalam meningkatkan aspek keselamatan dan operational efisiensi supaya tidak lagi berlaku kerusakan landasan seperti yang terjadi ketika banjir besar pada pertengahan tahun lalu.
Apakah perancangan strategi kementerian dalam menjadikan sistem kereta api yang sedia ada di Sabah mampu beroperasi bukan saja untuk membawa penumpang, malahan muatan kargo, khususnya produk-produk perkilangan yang mengalami kesukaran untuk dibawa melalui pengangkutan darat? Apakah bentuk sokongan daripada kementerian bagi menjayakan pembinaan kereta api Kota Kinabalu Kudat seperti yang dicanangkan oleh Kerajaan Sabah sebelum ini? Dan adakah kementerian akan memanfaatkan peruntukan bagi butiran ini untuk melaksanakan kajian kebolehbelaksanaan sebelum apa juga projek pembinaan landasan kereta api Sabah dimulakan? Sekian, terima kasih.